Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Najib dalam Sorotan Berita Mingguan episod ke-18. Hari ini saya mengetikkan tempat Fatin sebab dia masih bercuti Hari Raya. Oh, sebelum tu, Selamat Hari Raya. Kalau anda masih ada lemang atau rendang yang lebih tu, bolehlah hantar pada kami sikit ya. Sebelum kita masuk ke berita, saya nak petik beberapa komen dalam video kami minggu lepas. Seperti dalam video 5 telefon pintar terbaik saya, NoName3716 tanya, rambut style raya ke tu? Rambut masa tu belum raya lagi. Rambut yang sekarang baru style hari raya. Macam. Lepas tu, Ahmad Raif pula tanya, Poco X3 Pro bukan kalis air ke? Oh, bahaya ni. Telefon Poco tak pernah ada lagi kalis air. Macam Poco X3 Pro ni, ia cuma diiktiraf IP53, itu kalis percikan air. Macam air hujan je lah. Jadi ia tak boleh masuk air. Jangan pula anda masukkan dalam air telefon Poco tu ya. Satu lagi dari Muhammad Adha, katanya pergi Melaka membeli cincau. Wah, ini macam nak jual pantun ni. Jadi saya beli Pergi Melaka membeli cincau. Sampai di Melaka dah habis cincau. Jadi tengoklah video soya cincau. Tak pun boleh baca berita di Soya Cincau. Macam, okey tak? Baiklah, antara berita yang akan diketengahkan kali ini ialah Clubhouse sudah ada di Google Play Store, Touch 'n Go RFID, boleh guna isi minyak di Shell, kenapa aplikasi kalkulator tiada di iPad? Dan banyak lagi yang akan kami bawakan dalam berita minggu ini. Di musim PKP ini, pembelajaran terpaksa dilakukan secara PDPR, jarak jarak jauh. Jika anda mencari tablet dengan harga mampu milik, anda boleh mendapatkan Galaxy Tab S7 kerana ia ditawarkan dengan diskaun RM100 sekarang. Harga asal Galaxy Tab S7 ialah RM999. Tetapi dari sekarang sehingga 6 Jun 2021, Samsung Malaysia menawarkan diskaun sebanyak RM100, menjadikan harganya cuma RM899. Tablet ni ada skrin besar 10.4 inci dengan skrin HD penuh LCD. Ia juga ada 4 pembesar suara. Baterinya sebesar 7040 mAh dan menyokong pecahan pantas 15W. Prestasinya digerakkan oleh chip Snapdragon 662 bersama RAM 3GB dan juga storan 32GB. Tablet ini tiada sokongan kad SIM, hanya Wi-Fi saja digunakan untuk bersambung ke internet. Storan tablet ini mungkin sangat kecil tapi ia memadai jika digunakan untuk pembelajaran dalam talian saja. Jika anda berminat untuk membelinya, anda bolehlah pergi ke store online Samsung Malaysia. Senang beli online ni, tak payah pergi kedai. Clubhouse, ruang sembang secara audio saja, kini telah disenaraikan di Google Play Store. Tetapi ia baru menerima pendaftaran minat sahaja. Belum boleh dipasang di peranti Android. Menurut pembangunnya, mereka akan mengekalkan sistem jemputan untuk pengguna baru. Malah, tidak semua fungsi akan terus tersedia untuk peranti Android. Dan ia akan ditambah secara fasa demi fasa. Jika anda pengguna Android dan tidak pernah menggunakan Clubhouse, adakah anda berminat untuk mendaftarnya nanti? Sudah banyak ruang sembang audio telah terdapat di platform lain seperti Twitter Spaces yang sedia dipasang di iOS dan juga Android. Adakah Clubhouse masih menarik minat anda? Saya rasa kan macam popularitinya semakin kian pudar. Asus telah melancarkan telefon pintar Zenfone 8 dan Zenfone 8 Flip baru-baru ni. Ia adalah telefon pintar yang lebih biasa berbanding ROG Phone 5 yang direka lebih fokus kepada peminat permainan video. Bagaimanapun, telefon ini masih memiliki prestasi yang hebat kerana menggunakan chip Snapdragon 888. Tarikan utama pelancaran ini ialah Zenfone 8 Flip yang memiliki kamera boleh kilas dari belakang ke hadapan. Kamera jenis ini digunakan oleh Asus sejak Zenfone 6. Selain menjadikan skrin Super AMOLED 6.67 inci ini tiada takuk dan lubang, ia juga memberi prestasi kamera terhebat di belakang untuk mengambil gambar swafoto. Terdapat 3 kamera di modul boleh kilas ini, iaitu kamera utama 64MP, kamera ultra lebar 12MP dan kamera telefoto 8MP dengan zoom optikal 3 kali. Selain itu, ia juga ada speaker stereo dan jack audio 3.5mm, sesuatu yang jarang kelihatan di telefon flagship masa kini. Zenfone 8 pula adalah peranti kompak kerana skrin Super AMOLED padanya hanya berukuran 5.9 inci, lebih kecil dari iPhone 12 mini. Tetapi telefon ini masih dikuasakan chip Snapdragon 888. Cuma, ia hanya ada 2 kamera di belakang dan 1 kamera hadapan di dalam lubang di atas skrin. Malah, ini adalah telefon pertama Asus yang kalis air dengan pengiktirafan IP68. Di Eropah, Zenfone 8 Flip dengan RAM 8GB dan storan 256GB dijual pada harga Euro 799 ataupun RM3,981. Manakala Zenfone 8 dijual bermula dari Euro 599 atau RM2,899 dengan RAM dari 6GB sehingga 16GB dan storan dari 128GB sehingga 256GB. Soalan penting sekarang selain pada harganya adalah, adakah Asus akan menjual siri Zenfone 8 di Malaysia nanti? Ini kerana telefon terakhir yang dijual Malaysia adalah Zenfone 5. Tiada Zenfone 6 atau Zenfone 7 dijual di Malaysia. Poco dilihat akan melancarkan telefon 5G paling murah apabila mengumumkan majlis pelancaran Poco M3 Pro pada 19 Mei ini.
Antara spesifikasi yang telah dikongsi adalah ia akan menggunakan chip MediaTek Dimensity 700 7nm dengan sokongan 5G. Ia juga ada skrin HD penuh 6.5 inci 90Hz dengan dynamic switch, bateri sebesar 5000 mAh bersama pengisian pantas 18W serta 3 kamera belakang dengan kamera utama 48 megapiksel. Poco masih belum berkongsi rupa sebenar Poco M3 Pro, tetapi sudah ada berita tersebar mengenainya. Ishan Agarwal telah berkongsi rupa Poco M3 Pro yang menunjukkan ia sangat berbeza dengan Poco M3 dahulu. Berapa murah harganya Poco M3 Pro ni akan dijual di Malaysia nanti? Poco M3 bukan Pro telah dilancarkan dengan harga RM599 dengan RAM 4GB dan storan 64GB. Mungkinkah harga versi Pro dan ada 5G ni akan bermula di bawah RM600 juga? Pengguna Touch 'n Go RFID tak lama lagi boleh membayar dan mengisi minyak menggunakan pelekat tersebut di stesen minyak Shell terpilih. Ini kerana Touch 'n Go RFID telah menghantar jemputan untuk menyertai ujian rintis program Touch 'n Go RFID Fueling. Jika anda terima email jemputan, anda boleh mendaftar dan sekiranya terpilih sebagai penguji program rintis ini, anda akan menerima kredit e-wallet sebanyak RM20. Sebanyak 5 cawangan Shell yang akan menyertai program ini iaitu Shell Bandar Seri Manjalara, Shell Min Hotel, Shell NKVI Damansara, Shell Taman Konot dan Shell Taman Tun Dr. Ismail. Buat masa ini, belum dapat dipastikan bagaimanakah caranya RFID akan berfungsi untuk mengisi minyak. Anda mungkin tidak perlu mengeluarkan telefon langsung untuk mengisi minyak nanti, hanya parkir dan isi. Tetapi bagi kredit, mestilah mencukupi dahulu ya. OpenSignal telah menerbitkan satu laporan yang mengandungi trend penggunaan data mudah alih negara-negara di Asia Tenggara untuk tahun 2020, termasuklah Malaysia. Malaysia dilihat menggunakan data mudah alih lebih banyak berbanding negara lain. Setakat Mac 2021, Malaysia mencatatkan sekitar 30% peningkatan berbanding Januari 2020. Sebagai perbandingan, Singapura dan Indonesia masing-masing meningkat sekitar 20% dan 10% sahaja. Peningkatan paling mendadak adalah pada bulan April 2020 apabila Telco mengumumkan pemberian data percuma 1GB setiap hari untuk kegunaan sewaktu PKP. Pengguna di Malaysia didapati menggunakan purata hampir 30GB data mudah alih dalam bulan Januari 2021 berbanding kira-kira 20GB dalam bulan Januari 2020 dan sekitar 16GB pada bulan Januari 2019. Penggunaan data mudah alih di Malaysia dijangka kekal tinggi memandangkan inisiatif 1GB percuma masih diteruskan sehingga 31 Julai 2021. Apatah lagi ia ditambah dengan inisiatif jaringan prihatin yang memberikan 2GB data percuma setiap hari untuk golongan B40. Banyak juga inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan agar rakyat boleh kekal duduk di rumah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Tugas kita adalah patuh agar kita boleh berjaya menewaskan wabak ini. Jika ada perasan, di iPhone, jam tangan Apple Watch dan laptop MacBook, semuanya ada aplikasi kalkulator. Tetapi tablet iPad tiada aplikasi kalkulator ni. Scott Forstall telah ditugaskan mengetahui rekan antarmuka awal iOS. Pasukan perisian menjangka aplikasi kalkulator yang sama di iPhone akan digunakan di iPad. Tetapi Steve Jobs telah mengarahkan Scott Forstall menarik aplikasi kalkulator dari iPad agar ia direka semula supaya sesuai dengan paparan iPad yang lebih besar. Tetapi disebabkan masa yang terhad sebelum pelancaran, aplikasi kalkulator ini tidak sempat disiapkan dan dilancarkan bersama. Sebenarnya, Steve Jobs memang sangat cerewet tentang antarmuka. Beliau juga pernah menolak rupa kalkulator di Macintosh pada tahun 1981 kerana warna yang tidak sesuai, saiz butang dan ketebalan garisan. Akhirnya, Steve Jobs mereka sendiri aplikasi kalkulator Macintosh dan ia digunakan dari tahun 1984 sehingga Mac OS pada tahun 2001. Sehingga kini, iPad tidak mempunyai aplikasi kalkulator. Menurut Craig Federighi, naib Presiden kanan kejuruteraan perisian Apple, mereka akan mencipta aplikasi kalkulator pada iPad apabila ia dapat dilakukan dengan baik. Persoalannya, siapakah yang mahu mengambil tanggungjawab meluluskan dekan kalkulator di iPad ni? Takkan Steve Jobs juga? Baiklah, ini sahaja laporan dari saya untuk video kali ini. Sebelum tu, jangan lupa untuk mengisi tinjauan kami untuk memahami tingkah laku gamer di Malaysia. Link boleh didapati di ruangan description ya. Jika anda ada sebarang komen dan persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah ini. Kalau anda sukakan video ini, jangan lupa tekan like dan juga subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Bagi tahu juga dan ajak kawan-kawan dan juga keluarga anda ya. Oh, ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Macam saya cakap awal tadi, kalau anda ada lemang dan rendang yang lebih, bolehlah hantar sikit pada kami ya. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Selamat Raya.